السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk menyambung tafsir surah Juz'u Amma pada surah Abasa. Pada surah Abasa, juzuk yang ke-30, surah yang ke-82. Surah yang ke-82 iaitu Abasa wa Tawalla. Baik. Pada kuliah kita yang lepas kita dah sebut berkenaan dengan surah Nazi'at yang kita hurai secara panjang lebar berkenaan dengan kiamat. Surah Abasa ni itu surah teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengenalannya surah ni Allah nak ingat bahawa di akhirat nanti semua kan nafsi-nafsi. Semua orang masing-masing sibuk dengan jaga diri sahaja dan tidak sempat untuk tengok orang lain. Itu yang pertama. Atas muka dunia ni manusia tidak boleh hidup nafsi-nafsi. Masing-masing bergantung dengan masing-masing. Kawan ni bergantung dengan kawan ni. Doktor bergantung dengan pesakit. Pesakit bergantung dengan doktor. Meniaga ikan, cikgu bergantung dengan meniaga ikan. Semua ni adalah pertalian di antara hidup manusia ni. Tapi di atas muka dunia ni Allah Ta'ala kadang-kadang dia suruh manusia ni hidup seorang diri. Dia panggil i'tikaf. Dia panggil i'tikaf ataupun duduk. Kalau kita duduk i'tikaf 10 akhir Ramadan contoh, wukuf di Arafah, semua ni adalah latihan untuk manusia hidup seorang diri. Sebab apa? Sebab hakikatnya manusia mesti hidup seorang diri di akhirat. Nak berkawan tak boleh. Nak berkawan tak berkawan lah syurga lah. Dalam syurga lah tempat yang manusia nak berkawan. Sama ada kawan kita tu boleh bawa sampai ke syurga ataupun na'udzubillah kawan kita tu tak berjumpa cari dalam syurga. Kalau tak berjumpa cari dalam syurga, takkan ada atas muka dunia. Mesti ada satu tempat. Dan tempat tu na'udzubillah kita pun tak boleh masuk, itu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin penting dalam tajuk ni, dalam surah ni. Cuma di awal surah ni kalau kita tengok Allah Taala ajar bagaimana teguran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر
يذكر فتنفعه الذكرى. Tengok beza. La'allahu yazzakka tu zai, au yadzakkar tu dha. Za tebal sikit. Kalau dha lagi tebal. Kalau dha dia nipis saja. Kena perhati. Kalau za tebal. Kalau za sederhana. Kalau dha nipis. Kena perhati huruf. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى sebutan huwa ain. Huwa ain ni tuan-tuan tutup hidung. Selagi mana duk bergetar hidung tu tak betul huwa ain. Dia kena keluar daripada mulut yang penuh. Dia kena sebut. Kalau duk hidung tu, tu makan nasi kandak kuat. Dia kena tutup. Baru makan bodoh dia panggil. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Sebut tahu sya, dia mesti bawah mulut ni dia kena ke depan. Sya depan. Sya. Itu sebutan betul. Yakhsha. Bawah aja. Bawah aja depan sya. Kalau sa, sin, sya depan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah. Baik. Saya sebut tadi di awal surah ni Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad SAW. Benda yang kita perlu perjelas dalam bab ni supaya kita tidak salah anggap berkenaan dengan Nabi kita SAW, dan jangan kita anggap tanggapan yang buruk kepada Nabi kita. Ayat berkenaan dengan teguran kepada Nabi ni kita kena faham dengan betul. Kalau tidak, kita nampak teguran pada Nabi ni sama dengan teguran kepada kita. Teguran kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah teguran yang tidak sama dengan kita. Cara Allah Ta'ala tegur Nabi. Yang pertama sekali, Nabi maksum, tak ada buat salah. Dan Nabi buat ke mana kisah ni kalau kita tengok, Nabi ditegur kerana ada seorang sahabat yang buta ni. Dia tak nampak. Nama dia Abdullah bin Maktum. Dia tak nampak ketika Nabi berdakwah di hadapan musyrikin Mekah. Yang mana katanya musyrikin Mekah tu memang dia dengar sungguh apa yang Nabi cakap. Ikut tak ikut tak tahu lagi, tapi dia beri perhatian sungguh. Selama ni dia ejek apa, hari tu dia dengar sungguh-sungguh. Lalu mari Abdullah bin Maktum ni, dia tu masuk, Assalamualaikum, dia tak nampak. Dia kata, Rasulullah beritahu pada saya juga. Dia kata, dia tak tahu, dia buta. Rasulullah bercakap dengan siapa dia tak tahu. Jadi kalau kita tengok uruf ataupun keadaan masa tu hari tu musyrikin Mekah ni jenis dia, kalau dia bercakap dengan Nabi, dia tak ambuh gangguan daripada orang miskin apa semua ni. Dia nak kasta puak dia lah. Jadi Nabi ni sekali nampak macam dia ikut puak dia, sekali nampak macam ikut, tapi orang panggil keadaan hak puak dia nak tu Nabi ikut dulu. Benda tu tak bagus kelas-kelaskan orang ni.
Tapi Nabi ikut sebab apa? Harapan besar Nabi kita Muhammad SAW dalam hati Nabi supaya orang tu terima Islam. Supaya orang tu terima Islam. Jadi mari kawan ni 2-3 kali beri salam, dia buta tak nampak. Macam-macam, masa seolah-olahnya mengganggu majlis Nabi. Begitu, seolah-olahnya mengganggu majlis Nabi. Tapi Allah Ta'ala tegur Nabi. Maknanya sesiapa pun Muhammad nak terima Islam, tak kira orang tu kaya, orang tu miskin, orang tu apa kedana pun, mu kena bagi tahu. Sebab tu kalau kita tengok di antara sebab Al-Imam Bukhari dibuang daripada negara kerana ulama besar Imam Bukhari ni, waktu beliau sudah terkenal hebat ni, ada pembesar nak mari belajar dengan dia, raja nak mari belajar dengan dia, tapi majlis tu kena dia seorang, tak ada bercampur dengan orang lain. Imam Bukhari tak pergi. Imam Bukhari kata kena mari lah, kerana wahyu ni sama rata je, tak kira siapa, tak kira pemimpin, tak kira pembesar, tak kira rakyat. Kena buang negeri kawan tu, kerana jawab begitu. Kena buang negeri, kena buang negara kerana jawab begitu. Dan dalam perjalanan ke negara lain itulah beliau mati dalam perjalanan. Itu katanya. Maka Imam Bukhari pun penuh dihalau kerana tidak mahu mengkhususkan pelajaran ini kepada orang tertentu. Imam Malik zaman khalifah masa tu hantar surat jemput Imam Malik mengajar di istana. Jemput Imam Malik mengajar istana. Imam Malik jawab, ilmu itu sifat dia dicari, bukan mencari. Maknanya kalau nak ilmu, mari lah. Bukan ilmu tu sifat dia mencari orang pergi, tidak. Mari sini lah, kata Imam Malik. Tak apalah, khalifah kata boleh lah dia pergi, tapi dengan syarat ada kursi satu. Ada kursi, ada tempat dia, orang tak boleh bercampur. Imam Malik, mari, tak apa, ikut dia nak buat macam mana. Dia pun tak kursi dia semua. Imam Malik kebetulan masa baca hadis tu bab ni kekuasaan. Imam Malik kata siapa dia yang sombong, takbur dengan kuasa yang dia ada, dengan apa, Allah Ta'ala akan heret kuasa dia turun. Raja tu slow-slow daripada kursi duduk bawah. Selepas dia tegur, selepas disebut begitu oleh Imam Malik. Tu nak beritahu hebat. Hebat ulama zaman dulu ni, dia bertegas di atas apa yang dia pegang, dan prinsip dia pegang sampai mati. Bagaimana ayat ni mengajar kita bahawa ilmu ni bukan untuk kawan tu, untuk kawan ni, tidak, untuk semua sekali. Maknanya kalau nak mari, tak kira siapa, buang kasut di tangga masjid itu, bila masuk maka dia jadi hamba Allah. Dia jadi hamba Allah Ta'ala. Bila buang kasut nak ada tangga surau ke masjid ke tempat orang menadah ilmu, maka dia telah jadi hamba Allah. Dia kena kosongkan jiwa dia, minda dia untuk menerima ilmu. Itu sebenarnya. Jadi khusus kawan ni mari nak beritahu ke Nabi, Muhammad beritahu, Rasulullah beritahu pada kami, ya Rasulullah. 2-3-4 kali muka dia buta, dia tak nampak. Allah Ta'ala pun tegur Nabi. Sebab apa? Nabi abasa wa tawalla. Allah Ta'ala kata Muhammad abasa ni bermaksud berkerut muka ataupun muka masam. Taklah masam sangat muka Nabi, cuma dahi Nabi berkerut sikit lah, macam gangguan, ada gangguan. Macam kita duk buat satu perkara, mari orang ganggu kita, kita lain macam dah, muka kita pun berkerut sikit. Begitu juga Nabi abasa wa tawalla. Dan Nabi pun bila dia begitu, kawan ni mari kat Nabi pun paling kat dia muka, tak tengok pada kawan ni. Allah Ta'ala tegur Nabi abasa wa tawalla. Masa tu Nabi duk berdiskusi dengan ketua Quraisy, dan ketua Quraisy tu macam-macam nak dengar betul-betul apa yang Nabi sebut. Macam dia tu beri perhatian sungguh-sungguh. Dalam riwayat kata Nabi sedang bercakap dengan Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan pok-pok kepala 2-3-4 ekor lagi ni. Dia pun dengar betul-betul. Jadi masalah orang kafir tadi saya sebut, bila dia duduk cakap, bila dia duduk
ceramah, bila dia dengar ceramah, duduk sama-sama, dia tak bagi orang miskin pergi, sebab tu dia tak tahu terima Islam. Dia tak mau terima Islam dengan alasan bahawa Islam ni adalah agama yang dianuti oleh orang yang hamba, susah. Jadi puak-puak kami ni, puak-puak hebat-hebat nak terima Islam macam mana? Tu dia orang panggil kefahaman hak dia letaklah kepala dia. Jadi dia belagak sampai tak mau duduk dengan orang miskin. Jadi kalau nampak Abdullah Ummul Maktum ni, tentu dia rasa tak selesa. Jadi Nabi SAW tak mahu itu berlaku. Maknanya Nabi berharap sungguh dia tu masuk Islam. Sebab apa? Sebab bila masuk kepala-kepala 2-3 orang ni, senang kerja lah. Sebab kita tangkap kepala dia, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, 2-3-4 orang lagi ni orang yang hebat dari sudut kepimpinan dia. Syirik tu syirik pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi ni bila dapat kawan ni, lesahlah masalah, ringan sikit je. Itu harapan Nabi kita. Hak ni saya nak suruh faham ni. Kita kena faham konteks dulu, baru kita boleh sebut bahawa teguran pada Nabi-nya bukan teguran salah macam kita. Teguran pada Nabi, Nabi fikir okey dah. Nabi fikir lagu mana? Nabi fikir kita dah tengah bercakap dengan kawan ni, dan kawan ni nak begini, tak apa, kita ikut dia dulu. Dalam satu keadaan kita ikut dia dulu, walaupun benda tu tak betul. Tapi salah kalau nak orang ni. Tunggu dulu, pembesar-pembesar ni ajar asing, hak ni asing, tak boleh, dia kena sekali. Tapi besar lagi Nabi tengok bahawa kawan tu nak terima Islam, macam-macam nak terima Islam. Tu yang besar lagi. Yang tu Nabi masam muka sikit. Abdullah bin Maktum ni seorang yang buta, dia tak nampak. Kalau kira dia tak nampak Nabi buat muka tu. Nah, Nabi muka bekuk dia paling lain, dia buta mana nampak. Ada satu riwayat Abdullah bin Maktum masuk rumah Nabi, tak silap saya dia Aisyah macam tak tutup kepala sikit lah. Dia kata Rasulullah, dia kata dia buta. Ya, Rasulullah kata memang, tapi tak boleh. Dia tak nampak dia buta. Dan dia ni biasanya azan kali yang kedua. Azan pertama Bilal, azan yang kedua. Dan dia tidak akan azan Abdullah bin Maktum ni selagi mana orang tak suruh dia azan, sebab dia tak nampak. Mana sahabat-sahabat dah nampak waktu fajar masuk ni, Abdullah azan. Nabi kata, kamu makanlah dalam bab sahur ni, kamu makanlah sehingga mana kalau kamu dengar Abdullah bin Maktum azan, kamu berhenti. Maknanya dia tu azan subuh. Bila ni azan hak gerak orang tu. Azan sepertiga malam kita panggil, gerak manusia untuk bangun sahur ke, untuk ibadah ke. Baik, walaupun dia tak nampak muka Nabi, tapi Allah Ta'ala tegur Nabi. Sebab apa Tuhan tegur Nabi? Sebab Nabi ni menjadi kayu ukur yang amat tinggi. Maknanya Nabi ni walaupun Abdullah bin Maktum tak nampak, tapi mungkin orang lain nampak. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala nak buat satu orang yang dicontohi daripada semua segi, sehingga tidak ada orang yang boleh orang panggil komplain kat mana hidup Nabi ni tak kena dengan sama ada fitrah manusia ataupun tak kena dengan keadaan semasa. Semua betul. Sebutlah pemimpin-pemimpin dunia mana sekalipun, kita panggil nak letak sekali dengan Nabi, dari sudut perangainya tidak ada. Sebab apa? Sebab Nabi ni orang yang ditegur oleh Allah Ta'ala. Baik, kalau kita kira Allah Ta'ala ni, Nabi tak sebutlah benda begini, sebab dia sendiri ditegur oleh Allah. Dia sendiri ditegur oleh Allah. Kalau kita sebut orang puji kita saja, orang kata pada kita, orang kata tak baik pada kita tak sebut. Kita kena tegur ke bos kita pun kita tak sebut. Tapi Nabi SAW dia sebut semua sekali. Sama ada Allah Ta'ala suruh bagi tahu begini, nak bagi tahu bahawa betapa amanahnya Nabi kita SAW. Teguran ni nak bagi tahu hujah bahawa Nabi sendiri tidak menulis Al-Quran. Kalau Nabi sendiri hak tukar tulis Al-Quran, Nabi tidak letak ayat menegur dia sendiri. Itu hujah yang paling besar sekali. Nabi tidak akan letak dia bahawa dia ditegur, tidak. Bermakna ini adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah banyak, bukan satu ayat teguran Nabi ni, ada 2-3 ayat lagi. Tapi Nabi dia tak rasa malu dia tegur, kerana dia amat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap kali
Kalau kita nak tengok Nabi ni, taklah kata, mau Abdullah menyebabkan aku ni kena tegur. Tidak. Sebab apa tanda Nabi bersyukur ni? Setiap kali baginda bertemu dengan Abdullah bin Maktum, baginda akan panggil dengan panggilan yang menghormati Abdullah bin Maktum. Kerana sebab beliaulah ditegur dalam Al-Quran Al-Karim. Allah. Abdullah bin Maktum mari, katanya baginda akan mengatakan, ahlan, selamat datang orang yang menyebabkan Tuhanku menegurku kerananya. Lalu baginda menghamparkan kain serbannya untuk Abdullah bin Maktum duduk. Mana besar lah kawan tu, walaupun mata tak nampak pun, tapi hatinya cerah. Hatinya cerah. Dan dikatakan bahawa Abdullah bin Maktum ni diberi kelebihan lah. Siapa dia tak mahu, begitu. Dan apabila sahabat-sahabat lain baca surah Abasa wa Tawalla, dalam kita baca ni, dia akan ingat cerita Abdullah bin Maktum. Siapa kita pada hari ni duduk sebuah ni? Tu orang baik, orang baik. Ada syaikhah hak jahat Al-Quran tu sebut nama dia Tabbat Yada Abi Lahab. Ada ingat kau tu? Nata jahat tu kita kata dah. Orang yang baik, Zaid disebut Al-Quran juga. Walamma Zaid, Allah Ta'ala sebut nama Zaid terus-terus dalam Al-Quran. Banyak perkara lah Tuhan sebut nama Zaid, di antaranya menghiburkan hati Zaid sebab dia berpisah dengan Zainab. Dan dia juga merupakan dia sedih nombor satu kerana nama dia tu tidak dibin dengan Muhammad. Dia nak sangat nama Zaid bin Muhammad, tiba-tiba letak nama Zaid bin Harisah kerana Allah Ta'ala tak bagi anak angkat dibinkan dengan pak angkat. Dia anak angkat Nabi. Allah Ta'ala pun walaupun Zaid tu tidak bin Muhammad, tapi Zaid tu Allah Ta'ala letaklah Quran sampai bila-bila, sampaikan hari ni kita nak baca tu. Termasuklah Abdullah bin Maktum ni. Tanda Nabi beri penghormatan pada dia, dia mari, Nabi kata ahlan, Nabi kata selamat datang, mari duduk, kerana kamulah Allah Ta'ala menegur aku. Nabi ambil serban tabahu, Nabi letak duduk di atas serban Nabi SAW. Tak ada pula dia nak ambil berkat dengan serban Nabi. Walaupun Nabi betul-betul lah, memang dah berkat dah, sebab bukan kerja sahabat nak ambil berkat gitu. Adalah sahabat sipar rambut Nabi semua tu ada, kita tak nafi, memang betul hak Nabi sungguh. Baik, saya ada tunggu saman lah, kata nak saman saya sebab saya kata barang tu palsu. Saya kata nak tunggu saman, saya kata mari saman, naik mahkamah. Kita nak kata menipu, barang hak mau bawa ni palsu, tak betul, bukan barang daripada Nabi SAW. Tidak, sama tak apa, tak sama sampai hari ni. Mana palsu sungguh. Nah, bukan kita cabak, memang palsu betul. Dia nak ambil mana barang original. Songkok, jual songkok. Kemarin saya tak tahu lagi. Ada seorang pergi balik kampung tu, songkok lah macam tuan pakai, macam bandar pakai songkok lah, harga 500. Kita berapa ringgit je, sebab songkok tu ada kelambu Kaabah atas. 500. Banyak lagi dia sebut barang tu. Orang kita tengok orang siasat lah beritahu pada saya. Kita orang duduk makan Maggi ketam kemarin. Dah dia duduk cerita 4-5 orang ustaz duduk cerita pada saya. Dia terima kasih lah, dia kata. Dia terima kasih pada saya sebab tolong jawab apa yang sebut terima kasih lah. Dia nak jawab mungkin dia tak boleh, sebab dia tak tahulah macam mana dia tu. Jadi dia bagi poin-poin pada kita, kata banyak lagi, dia kata benda pelik-pelik, dia kata kau entah tak tahu, dia kata kita pergi ambil gambar semua, dia kata dengan songkoknya dengan tu. Jadi pameran tu selindung je, hak dia jual tu barangan tu, hak keramat tu, hak dia jual tu, hak dapat untung. Pameran tu memang free masuk, memang percuma. Allah, macam mana nak bawa masyarakat, nak bawa balik pada agama? Kalau peringkat tu urus sendiri pun duk terima barang-barang khurafat begitu. Rosak tuan-tuan. Jadi walaupun ayat ni Allah Ta'ala tegur Nabi, tapi kita kena ingat, kita tak boleh buat bermasa muka. Kalau orang tu mari muka kita, jadi tetamu kita, letih macam mana pun kita tak boleh nak buat masa muka. Dan orang yang nak mari jadi tetamu tu, dia kena ingat lah, sekarang ni ada telefon kan, telefon dulu. Bersedia ataupun tidak tuan rumah tu nak jadi tetamu.
tuan rumah tu bersedia ataupun tidak nak terima tetamu. Jadi kalau dia kata mari lepas ni lah tak apa, kita pun balik lah, kita mari kat kan ketika mana waktu dia boleh terima. Kalau kita mari terjauh, kita dalam keadaan dia sendiri tidak orang panggil tidak bersedia, maka muka dia pun lain. Bila orang muka lain ni, kita pun tak sedap duduk dah, tak sedap lah. Kalau orang mari rumah kita ni, kita rasa macam dia ni muka lain, tuan rumah ni nampak muka macam tak boleh terima tetamu je, kita cepat-cepat balik. Nabi SAW dia muka masam sikit bukan banyak, tapi bila buat begitu, maka mungkin ada orang lain tengok. Yang Nabi ni nak jadi contoh. Mana boleh ada contoh buat benda begini. Kenapa Nabi bermuka masam ni? Anja'ahul a'ma, ketika mana orang buta datang kepadanya. Dan lelaki buta saya sebut tadi, Abdullah bin Maktum, dia bukan orang lain dengan Nabi. Abdullah bin Maktum ni dia sepupu pada Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Jadi dia ni sepupu, kena mengena juga dengan Nabi dengan sebab talian perkahwinan. Sepupu Khadijah, dia bukan orang lain dengan Nabi. Dia orang panggil keluarga Nabi juga. Lelaki ni mari macam saya sebut tadi, dan Abdullah bin Maktum mari, Allah Ta'ala sebut anja'ahul a'ma, orang buta datang kepadanya. Untuk apa dia mari tu? Baik, kalau kita tengok perkataan ja'a, kita pernah sebut dah dalam ayat dulu, fa idza ja'atit tammatul kubra, ayat lepas. Ja'a ni Allah Ta'ala tak guna perkataan lain. Ada juga perkataan datang, bahasa Arab dia panggil ata. Ata pun datang juga. Ata amrullah, datangnya keputusan Allah. Tapi dalam ayat ni Tuhan guna ja'a. Banyak ja'a. Idza ja'akal munafiqun, idza ja'a idza ja'a nasrullahi wal fath. Semuanya ja'a. Ja'a ni maknanya datang dengan bersungguh-sungguh. Maka Abdullah bin Maktum ni dia mari dengan bersungguh-sungguh untuk terima apa sahaja yang Nabi nak sebut pada dia. Maknanya dia mari daripada rumah dia tu, Allah Ta'ala zahirkan dalam hati dia tu mari nak mengaji sungguh. Dan dia sebut, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang diajarkan oleh Allah kepada kamu. Dia sebut begitu. Mana mari nak mengaji sungguh lah, bukan mari nak dengar-dengar, nak buat menyibuk. Tak, mari nak mengaji sungguh. Tu orang panggil ja'a. Macam kita semua ni lah, bangun pagi-pagi mari nak mengaji sungguh. Sebab tu mari ni, sebab nak mengaji betul-betul nak mengaji. Baik. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, bagaimana kamu nak tahu barangkali dia membersihkan dirinya daripada dosa. Ini ayat ni kita tengok. Nabi Allah Ta'ala tanya dalam ayat ni, mana kamu tahu? Tuhan tanya, mungkin dia akan dapat ilmu dan beramal untuk bersihkan jiwanya dengan wahyu Allah Ta'ala, dia nak jadi orang baik. Mana kamu tahu Muhammad adalah hati dia? Aku tak tahu. Mana tahu dia tu jadi orang baik lagi, yang kamu duk harap musyrikin Mekah depan mu ni terima Islam, dia terima ke tak lagi tak tahu. Kawan ni nak dapat satu benda dalam hati dia, membersihkan diri dia. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni bahawa Abdullah bin Maktum datang untuk membersihkan jiwanya. Kata ulama tafsir, ini adalah salah satu daripada perkara yang kita kena tahu. Tujuan kita belajar bukan nak jadi pandai, bukan nak jadi lebih pada orang lain, tapi belajar ilmu agama ni adalah untuk membersihkan hati kita. Itu nombor satu. Orang belajar agama ni kadang-kadang nak kerja, jadi ustaz ke, kerja pejabat ke, kerja-kerjaan. Dan kadang-kadang orang ni bila mengaji Mesir ke, mengaji agama ni, balik-balik kampung dia kata, bolehlah jaga-jaga masjid. Jadi jaga masjid gitu je. Mengaji agama ni jadi jaga masjid begitu je. Dia buat macam Tok Sami jaga wak siang gitu. Nah, mengaji agama ni nombor satu sekali Allah Ta'ala sebut, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Balik kampung mesti beritahu orang kampung dia betul. Liyunziru ni maknanya beri amaran, jangan buat begini. Nabi tak buat ni. Tu nombor satu.
Mengaji tinggi-tinggi, balik Jordan, balik mana, balik kena ikut dok tahlil sama orang kampung. Baik tak pergi mengaji, habis duit. Bawa balik kitab tu jangan 4-5 almari kitab saja. Tak di rumah. Balik mengajar apa? Dok mengajar macam orang kampung nak. Dok mengajar boleh tahlil. Dok mengajar boleh berkat, ambil berkat dengan Tok Wali. Dok mengajar boleh minta di kubur. Kitab-kitab awak balik berlambak berlari-lari tu. Dia sebut bab syirik, bab apa tu tak buka kitab tu. Baik tak payah mengaji. Baik tak payah mengaji. Kalau sekadar fikir nak jadi tu imam, nak jadi apa, mengaji. Kampung kita boleh. Betul-betul bacaan apa boleh jadi tu imam. Dia ingat jawatan imam ni pergi masjid jadi imam saja. Dia ingat begitu. Balik-balik jadi imam. Begitu je. Lepas tu balik jadi imam, boleh gaji, jahit bayar ke, jabatan bayar ke, dia ingat begitu. Sedangkan jawatan imam di masjid ni, dia juga imam kepada kampung tu, bahagian agama, rujuk ke dia. Lepas tu dia kena ambil tahu makmum dia tu ada akidah tak ada akidah, makmum dia tu betul tak betul. Kalau setakat jadi imam, siapa-siapa boleh jadi. Tapi kebanyakan orang yang mengaji ni, minta maaf lah saya sebut, dia tak fikir benda ni. Tak fikir balik nak islah orang kampung, dia tak fikir. Kadang-kadang sedih tengok kawan CJ tinggi-tinggi duk mengaji pandai-pandai, balik mengajar sekolah, balik rumah, mengajar sekolah, balik rumah. Kok nak buka kitab hadis ke mengajar orang kampung apa, tak ada. Nak makan gaji kerajaan begitu, ngaji tinggi hebat, hadis tu bahasa Arab begitu begini, tapi mana manfaat pada masyarakat? Kalau manfaat masyarakat tak sampai, maka tak sampai ayat yang kita sebut waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Balik kampung kena waliyunzir, bagi inzar, bagi amaran, supaya dia tu reti ni syurga, ni neraka, ni sunnah, ni bid'ah, ni syirik, ni tauhid. Tu makna inzar. Apa satu sekali, kampung kita kena beritahu ni boleh, ni tak boleh, ni okey, ni tak okey. Kita kata bergaduh orang kampung sebut bergaduh, Nabi pun bergaduh orang kampung dia. Sebab nak sebut benda betul, cuma cara kita je nak bergaduh tak mau bergaduh tu cara kita. Cara kita sebut. Cara kita olah benda tu, kita pakat fikirlah. Sebab tu dalam dakwah ni dia ada dua perkara. Dia ada uslubud dakwah satu, dia ada usulud dakwah. Uslub makna cara, usul makna di mana kita nak sangkut dakwah ni, di mana. Kalau mari ceramah duk cerita berjam-jam tapi tak ada benda yang boleh daripada hadis Nabi, orang tak panggil berceramah, orang panggil bersembang. Orang panggil bersembang, mari menyanyi 2, 3, 4 lagu, orang bayar 1,500 balik. Tu panggil artis, bukan orang panggil pendakwah. Saya minta tolonglah pemberita ni cukup guna perkataan pendakwah tu. Cukup guna perkataan pendakwah. Ni orang tu pandai bercakap sikit, pendakwah. Orang tu pandai cakap sikit, pendakwah. Tak payah guna perkataan pendakwah. Kita pun rasa tak layak untuk jadi pendakwah. Sebab besar tugas pendakwah ni adalah orang yang bawa ajaran Nabi. Kalau orang tak bawa ajaran Nabi, dipanggil pendakwah, bukan pendakwah. Dakwah tu lain. Hanyalah seorang yang menuduh sahaja, ataupun seorang yang mengeluarkan kenyataan tetapi tidak ada sandaran. Pendakwah ni, apa benda dakwah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ini jalan aku, seru orang balik pada Allah. Tuhan kata ala basirah, di atas hujah. Pendakwah mesti bawa hujah. Namalah apa sekalipun, tapi kalau tak ada hujah Nabi, syekh ke apa ke, tak kira siapa. Ustaz ke, tok guru ke apa ke, tak buat mari hujah Nabi, maka perkataan dia tidak ada guna walaupun selesai. Dia duk ajak amalan hak Nabi tak buat pun tak ada guna. Ayat nombor 3 ni juga nak beritahu Nabi tak tahu benda gaib. Sebab apa? Sebab hak datang pada Nabi Allah bin Maktum ni, dia nak apa Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi tahu benda dalam hati dia, Nabi layanlah dia. Rupanya dia mari tu nak membersihkan diri daripada dosa. Kalau Nabi tahu, Nabi layan dia lah. Sebab apa? Hak musyrikin Mekah di depan ni memang puak-puak berdosa dah. Tapi Nabi tak tahu benda gaib. Macam mana orang hari ni tokoh sufi tarekat boleh tahu anak murid hati anak murid ini bersih ataupun tidak? Menipu.
Nampak ni? Tok guru tarekat dia. Kita boleh tahu. Anak murid ni makam tinggi mana? Anak murid ni makam dia, kedudukan dia tinggi mana? Hak ni kedudukan banyak mana? Dosa banyak mana? Bila mari seorang ni, boleh tengok dosa lah hati. Boleh suruh siapa dalam hati. Sampai seorang tu kata jangan tengok mata tok guru, nanti dia tahu belaka dia dalam hati. Lebih pada Tuhan lagi tok guru dia tu. Ini menunjukkan bahawa apa dia dakwah tu tak betul. Sebab Nabi sendiri tak tahu Allah Maktub ni mari untuk apa. Allahu Akbar. 3 ayat sudah pagi ni insyaAllah, supaya kita faham bahawa kita mengaji Quran, wahyu ni nampak ni rupanya. Hak syirik sebut syirik, hak tauhid sebut tauhid, hak sunnah sebut sunnah. Ini Quran menjadi kayu ukur bagi kita. Sebab tu kalau kita duduk dengan Quran hari-hari, duduk main Quran pagi-pagi ni, insyaAllah kita tak terlibat dengan benda-benda mengarutlah kehidupan kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung hari Isnin nanti ayat yang keempat. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Di tempat kita ni kita sembahyang subuh lambat lewat sikit pasal live kita ni. Kalau kita buat awal, ada yang mesej pada saya 2-3 orang, dia kata ustaz pelewat sikit, dia kata. Sebab dia nak buka live di masjid dia tu, kadang-kadang kita syarah tu sampai setengah dah. Sebab dia pun lewat juga, dia kata. Jadi kita pun pelewat sikit sembahyang subuh kita ni, ataupun pelewat kita punya live kita ni, supaya orang dapat manfaat sama-sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.